Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Kasyful Ghaibiyah muka surat berapa? Kau buat 117. Kat mana ya? Atas 118. Tujuh. Pasal Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal ini suatu pasal pada menyatakan ahlun nar. Yang ini nak cerita tentang ahli neraka. Macam mana keadaan ahli neraka, tentang ahli neraka. Macam mana keadaan ahli neraka, makan minum dia, tempat tinggal dia. Kerana ahli neraka ni dia tak mati, dia hidup. Maka hidup, dia ada makan minum dia. Dan makanan mereka itu dan minuman mereka itu. Nak cerita makan dia. Kuih lagu mana kau dalam neraka ada jual? Nasi lauk apa? Air cap mana? Tak. Bila kita dengar ni, mudah-mudahan berasa takut. Nampak? Bila kita berasa takut, memang memberi faedah kepada kita. Takut apa? Takut kepada balasan Allah. Nampak? Takut ni kadang-kadang tak beri manfaat, memberi mudarat je. Tapi ada takut yang memberi manfaat kepada kita, beri guna. Di antaranya takut pada neraka. Takut ke neraka ni takut ke Allah juga. Sebab tu Allah kata fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka hendaklah kamu takut akan api neraka. Sebab apa? Pasal neraka ni balasan Allah, bukan hak orang, bukan hak kerajaan dunia. Maka orang yang takut kepada neraka takut kepada Allah juga. Telah bersabda Nabi alaihissalam, isi neraka itu hitam mukanya, lagi kelam segala mata mereka itu, hilang akal mereka itu. Na'udzubillah. Isi ni maknanya ahli ni lah. Ahli kenapa? Ahli ni orang yang duduk dalam neraka lagi. Ataupun penduduk, mudah faham. Ahli neraka makna penduduk, warga negara api neraka. Muka hitam, walaupun dalam dunia putih. Putih selepuk lah, mok putih, ayah putih, toki putih, toknyang putih. Masuk dalam neraka hitam beletung muka. Orang yang atas dunia hitam, masuk dalam syurga putih. Nampak? Sebab tu dikatakan negeri dunia ni negeri lebong. Nampak? Lebong warna. Kalau kita tak pandai, banyak benda lebong. Lebong tu tipu lah. Tipu bahasa Terengganu, lebong, korempo. Faham? Dia gitu. Siapa kata tipu, siapa kata lebong? Allah kata, wa'lamu annamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Hendaklah kamu ketahui kebanyakan daripada hidup dunia itu mata'. Mata' ni kesenangan. Ghurur, yang menipu. Kalau kita tak pandai, kena tipu. Sebab itulah kita kena pandai, baru tak kena tipu. Nak lari daripada dunia tak boleh. Kita duduk dalam dunia, tak sampai masa lagi. Sebab tu orang yang tak sampai masa nak keluar daripada dunia, dosa besar. Bunuh diri dia panggil. Tak dapat tidak dah oleh kerana tak boleh lari daripada kehidupan dunia, jangan kena tipu lah.
Usaha supaya dunia tak tipu kita. Pasal Tuhan kata dah tipu. Jadi kalau kita ada ilmu, dia tak berjaya menipu kita. Jadi maksud ayat ini, hendaklah kamu ketahui, nampak, sesungguhnya dunia itu menipu daya jikalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita tahu, dia payah nak tipu kita. Orang jenis bapak nipu, kalau kita kena dah, tak ya hari nak nipu kita. Dia kena dah. Nah, dia tengok kita ada malah, kita lain. Dia mari nak nipu. Nah, kita kena dah, tahun lepas kita khabar dah. Sama hari aku kena dah, muka lebang, muka nipu. Nah, dia mari satu hari tengok kita ada, walaupun tak mau tipu kita, nak tipu orang sebelah kita, tak jadi juga. Pasal apa? Kita orang tahu ada situ. Maka begitu juga kalau kita kenal dah memang dunia ni menipu, mestilah kita ni biasanya nak terpelihara daripada kena tipu. Dah apa kaitan muka hitam muka putih dengan nipu? Tipulah kalau maknanya comel loteng atas dunia putih lepuk, tiba-tiba hitam peletung. Sedangkan kehidupan di dunia sementara, kehidupan akhirat selama-lama. Jadi hak lebih baiknya hak selama-lama, hak betul. Jadi seolah-olah dia ni sebagai satu lakonan saja mukanya putih padahal mukanya hitam. Nah, lakonan lagu mana? Pasal sekejap dalam dunia muka putih. Tak semayang, tak belajar, tak dengar, tak puasa, tak zakat. Buat apa benda ni maksiat pula, buat dosa. Bangkit jadi hitam. Hitam yang makan masa yang begitu lama. Dia hak lama orang kira, hak sekejap orang tak kira. Jadi ke depan akhirat dengan dunia hak dikira sebenarnya akhirat. Pasal barang lama. Nah. Allah sebut dalam Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu hari yang jadi putih setengah daripada muka manusia, dan hari jadi hitam legam setengah daripada muka manusia. Dan kelam ia ini buta segala mata mereka itu. Mata jadi buta walaupun celek. Oh, terang sangatlah dalam dunia tapi tak semayang, tapi tolak kebenaran, menyebelahi kebatilan, hidup dalam dunia, duit punya pasar. Nah, mendiamkan segala perkara yang tidak benar. Walaupun mung doktor mata, buta di hari akhirat. Di antara yang buta akhirat, bila ada orang mari nak ngajar, tak murngau. Bila ada orang nak mari khabar tazkirah, nak beri peringatan, semua lari. Bila ada orang nak bagi pesanan, tambah layang. Sedangkan dalam Quran telah menifatkan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah kata barang siapa yang berpaling daripada tazkirah, zikri itu tazkirah, tambah dengar peringatan alim ulama. Nah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Asalnya fa inna ma'isyatan dhanka lahu. Dipanggil takdimul muakhar. Didulukan benda yang kemudian dalam ilmu balaghah. Nak menyatakan memang sabit lagu tu, tidak lagu lain dah. Yang dapat baginya di dalam kubur ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ditafsirkan oleh hadis, dikepit oleh kubur. Siapa yang tak mau dengar tazkirah, tak mau dengar orang ngajar agama, nak dengar drama, nak dengar nyanyi saja, maka orang inilah orang yang a'rada an zikri. Kerana ulama-ulama dia tak khabar nasihat hak. Anak bini dia suruh khabar, tak. Tok guru mari khabar bukan mana hak tok tua dia suruh pesan. Tapi mari khabar hak Allah suruh khabar. Tok guru, ulama, para ustaz, kiai, muallim, tak kira dah. Dia mari nyapa pesanan Allah, pesanan Rasul. Maka orang tak mau dengar hak ulama, dia tak mau dengar hak Allah dan Rasul. Kerana Allah tak bercakap secara langsung dengan kita. Dan Nabi pun telah wafat, kita tak boleh nak dengar.
maka waris para nabi iaitu ulama-ulama lah yang menyampaikan tazkirah pada kita. Maka faman a'rada an zikri, barang siapa yang tak mau dengar peringatan aku iaitu ulama-ulama aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya di dalam kubur hidup yang sempit. Dalam satu hadis Nabi kata orang yang beriman dan beramal soleh akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kita beriman dia lagu ni. Kita percaya lebih luas daripada rumah kita. Rumah kita tak ada sayup mata memandang. Tak. Masa baru duduk kosong tu ialah luas. Beli meja makan sutih, kursi rotan sutih, sprit lalu. Siapa kena lakah? No. Kalau nak pergi dapur. Tak luas mana. Tapi dalam kubur luas. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Tapi hak ni kepit. Sempit. Sepit dah dalam kanda. Sepit lagi kehidupan yang dijelaskan dalam hadis sehingga selisih segala tulang rusuk. Mudah ya atas dunia, bukan kata berzina, bukan kata masuk kelab ayah ping tau. Tak mau dengar orang ngajar. Hidup penuh dengan mencari dunia semata-mata. Orang buka kitab, tak mau dengar buat kuliah, tak mau usrah, tak mau dengar ceramah apatah lagi, tazkirah buat dak layang. Nah, pandai cari makan pagi petang sama seri dengan ayam. Nah, maka dia ni akan kena kepik dalam kubur. Lama mana kepik? Ada satu riwayat mengatakan orang beriman 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Dah, kena kepik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan pula pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Ni pasal apa? Pasal dia buta dah akhirat dunia ni. Dia tak nampak orang ngajar surau masjid walaupun dekat, kerana nafsu tak suka. Benda hak nafsu suka jauh nampak. Nampak dah daripada jauh. Giant. Nampak daripada jauh. Dah nafsu suka. Nah. Kami bangkit. Wa nahsyuruhu, kami halaukan dia berkumpul di padang mahsyar. A'ma. Matanya menjadi buta. Bukan buta hati. Buta mata sungguh. Dia tak puas hati. Dia tanya kepada Allah. Qala Rabbi. Berkata orang yang mata buta di hari kiamat ni, Rabbi wahai Tuhan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat Quran. Kenapa kau bangkitkan aku pada hari ini buta? Wa qad kuntu basira. Dan sesungguhnya aku dulu di dalam dunia basira, dapat melihat kan? Kan aku nampak gitu. Nak cok kat mana, nak saing kat mana barang, aku nampak gitu. Nak pakoh kat mana? Aku nampak nombor ekor nak tulis kat mana, kedai mana. Kedai judi hak mana. Kedai minyak arak hak mana. Aku nampak itu. Nah. Joget, menari. Aku nampak, aku boleh pergi kan hari itu. Barulah. Lepas tu dia kata yaumal qiyamah yusamma yauman nadimah. Hari kiamat itu dinamakan juga hari nadimah. Hari nadimah ni hari menyesal tak sudah. Nampak? Menyesal tak sudah. Kita menyesal dululah. Dosa buat belaka kita tak ada. Bukan kita maksum. Tak. Oleh kerana kita sedar kita banyak dosa ni, maka kita tampungkan kekurangan kita dengan berjemaah, dengar retek kurang-kurangnya. Biar jadi orang kata. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah jawab, memang benarlah aku bangkitkan kamu celak hari tu. Mu tak buta. Hak buta majing. Mu celak hari tu. Aku tahu sejarah mu celak. Daripada cek sampai besar tak pernah buta. Dan tetapi bila datang ayat-ayat dalam Quran dan Nabi aku, nampak?
kamu lupakan dia, kamu berpaling, kamu tak mau dengar, kamu lari, kamu lawang dan sebagainya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan seperti kamu buat kepada ayat-ayat dan pesanan dan amaran aku dulu, pada hari ini kamu tunsa, dilupakan. Ni peringatan untuk kita semua. Nah, tak jadi rugi kalau kita dengar ayat Quran, tak rugi. Nah, tak rugi. Jadi kau molek ada. Nah, ayat Quran ni syifaul linnas, penawar bagi segala manusia. Obat yang paling mujarab, bukan KK, Kementerian Kesihatan. Yang paling mujarab Quran. Nampak? Syifaul linnas, menjadi penawar kepada penyakit segala manusia. Penawar. Dia obat besar kali Quran. Sebab tu orang ngajar Quran. Pasal apa dia ngajar penawar yang paling besar? Dia lebih patut kita hormat daripada doktor. Bukan nak suruh hina doktor tak. Doktor hospital boleh lah, pasal dia pandai, cerdik apa semua, boleh sampai tahap doktor kerja berobat orang. Tak. Tetapi orang yang berobatnya lebih hebat, apa kita tak mulia? Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa yu'allimahu wa yu'allimuhu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran daripada tak pandai jadi pandai. Lepas pandai dia ajar pula orang lain. Nah, Nabi dah kata khairukum tabibun. Sebaik-baik kamu doktor. Tak. Sebaik-baik kamu orang belajar Quran, ajar orang lain. Pasal apa? Pasal syifaul linnas. Dia adalah penawar bagi segala penyakit manusia itu. Nah, habis-habis tinggi dah kita berobat hospital. Sampai satu tahap yang doktor dan perubatan moden gagal untuk berikhtiar. Dan kalau obat penyakit kelas rendah, boleh hospital. Faham lagi? Hak kelas rendah, boleh lah hospital. Tapi kalau tahap tinggi dah sakit tu, doktor akan kata gua ni, oh alik rumah ngaji. Habis itu. Faham tak? Si dalih buat dah siang dia. Dalih nak buat. Tahap tu doktor dak aku. Bila doktor dak aku, doktor kata, wah alik ngaji lah. Panggil orang ngaji Quran. Nampak? Bermakna balik obat yang terakhir lah Quran. Dan mereka hilang akal, mereka itu akal menjadi hilang macam orang gila. Bukan gila, kerana mabuk kesakitan huru-hara dalam api neraka. Orang kalau terlapor sakit, dia jadi macam orang gila. Tengok orang kena lainik lori, boom, tobek perut, sembuh-sembuh. Nak ada hidup relax. Oh, tobek perut, beroli batin macam orang gila. Nak rasa relax. Ada lagi gulung bau senyap. Macam orang gila. Nak macam orang terbakar gitu kau. Orang terbakar boleh duduk diam. Beruli batin, nak suruh padang, sakit tang, tak padang. Mati senyap. Tetapi dalam neraka dah matilah. Bermula kepala tiap-tiap seorang ahli neraka daripada mereka itu seperti kubah. Kepala besar kubah Tuhan buat. Kepala. Nampak? Kubah masjid tu, kepala besar tu Tuhan buat. Supaya merasai banyak azab. Kalau benda kek, azab ni besar dagingnya, sakitnya lebih. Dan tubuh mereka itu seperti bukit dan mata mereka itu kelabu. Dan pendirian mereka itu seperti bukit tur tinggi. Tuhan buat jadi besar supaya kena azab. Dan rambut mereka itu seperti reba. Rambut macam reba. Macam reba buluh rambut. Tak? Takut lah tengok. Dalam dunia jomel. Sebab tu tempat yang paling uduh, neraka. Tempat yang paling azab, neraka. Tempat yang paling sakit, neraka. Tempat yang paling tak boleh sabar, neraka. Tiada bagi mereka itu mati yang kesenangan mereka. Tak ada matilah. Habis-habis sakit atas dunia, terbakar, anguh, mati. Tak ada sakit. Tetapi dalam neraka tak, yang hidup merasai azab.
Kita ni 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup yang kedua tidak lagi ada mati. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kenapa kamu engkar kepada Allah padahal dulu kamu mati, iaitu tak ada benda kita. Mati ya zaman dulu. Nah, fa ahyakum, Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum. Kemudian Allah matikan kita, masuk dalam kubur. Kalau Melayu, kalau Cina panggil jerak. Nampak? Benda sama je. Summa yumitukum, kemudian dihidupkan kamu kembali di padang mahsyar. Lepas pada mati, yuhyikum, dihidupkan kamu. Nah, di padang mahsyar. Hidup yang kedua, setelah 2 kali mati, maka hidup yang abadi. Jadi pilihlah, mati tak dah, dalam neraka ke dalam syurga. Syurga ibarat daripada kesenangan, neraka ibarat daripada kesusahan. Tapi oleh kerana manusia ini tidak ada sifat sabar, ada satu perangai keji yang ada dalam diri kita, iaitu sifat ajal. Ajal ni sifat gaduh. Bila gaduh nak derah kesenangan, boleh kesenangan dunia, akhirat tak dapat. Nak bila gaduh tak sabar dengan keperitan, nak dalam hidup dunia, tak sabar dah, biarlah dah susah sangat, sainglah orang, susah selama-lama. Faham? Dan tiada hidup yang kesenangan hidup mereka itu bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu 70 kulit, daripada kulit kepada kulit itu 70 api, lapis api daripada api neraka. Kulit 70 lapis. Sekarang kita ada 1 kulit. Ahli neraka Tuhan buat 70 lapis kulit. Antara kulit dengan kulit, dia ada api kat dalam. Api kat luar tak cakap nak panas. Dok percaya sekarang kita start on dakak. Kita perih dah so lama dah, sejam setengah. Biar merah. Nampak aisah on dakak. Lepas tu kita cium. Nah, dengan bibir kita. Memang tak ada rapang terus, nampak busi. Nah, tu baru api on dakak, bukan api neraka. Nah, dah salah awak lah. Tapi oleh kerana keras kerok, oleh kerana buta hati, lawang juga. Tak mau ikut Quran, tak mau ikut hadis, tak mau ikut ulama, nak ikut orang jahil. Boleh 20 riyal siapa dak pergi surat, boleh duit raya 200 riyal siapa dak pergi dengar. Nak pasal apa? Pasal nak tak sabar dengan kesusahan yang sekejap. Zaman Tok Nyang kita itu dah ada orang beli gitu. Ada tak jilah zaman Tok Nyang itu? Tok Nyang jilah itu kalau nak atak rumah minta dengan orang batuang ke, cari sendiri. Cari sendiri. Makut jambang, cari sendiri. Basikal, cari sendiri belakang. Tu. Diorang ni learning jadi ayam daging belakang. Nah, kita daripada keturunan yang pandai cari makan sendiri. Betul tak? Tok nenek moyang kita tu ada orang bakal upang wibitih gitu. Ada. Tu. Gua ni kita tak kenal asal keturunan. Keturunan mulia jadi ini. Nah. Dan saudara beri juga. Nah, orang ni ustaz dah tahu dah ambil jangan makan mata-mata kain. Nah. Kuti isi sajalah. Ini mata-mata ngambur tu lah. Understand tak tu? Tak apa. Nah, dia lebih-lebih ingat marah ada orang pula buat peringatan. Nah, jadi komang kita ni kalau kita kaji tok nenek moyang kita tak ada macam learning. Orang boleh upang kita. Mungkin ada lebih tinggi. Ada. Nak tukar papan latar cari sendiri. Nak buku tukar papan dinding cari sendiri. Nah, tu kelebihan tok nenek kita mana yang kita dah ingat keturunan kita. Yang jadi komang sepandang habis apa? Nah, antara kulit dengan kulit pula Tuhan isi dengan api neraka. Dia kita sakit ni pada kulit. Pada daging tak sakit dah. Sebab tu kalau kita ambil jarum kita cocok. Macam doktor cocok kan. Nah, injection dia panggil. Dia cocok tu masa dia tok atas kulit tu sakit tu. Masa dia tekan tu. Bila cerak masuk, tembus kulit, masuk dalam daging tak? Sakit. Pasal apa? Pasal sakit tu duduk di kulit. Dalil Allah sebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baldannahum juludan ghairaha liyazuqul azab.
tiap-tiap kali ahli neraka itu tercabut kulit mereka itu, maka kami tukar kulit baru pula supaya merasai sakit. Dalil mana tak ada kulit tak sakit. Ini kajian ulama-ulama. Nah, batu Tuhan buat 70 lapis kulit. 70 kali sakit. Tambah sakit. Nah, ikutlah Quran dengan hadis. Nah, dia tak pandai baca pun, tapi ikut Quran selamat. Dan kalau pandai baca ikut lebih baik, boleh pahala baca pula. Nah, dan di dalam rongga mereka itu ular daripada neraka yang mendengar oleh mereka itu suaranya ular seperti suara binatang yang liar. Allah letakkan dalam perut ular. Ular yang berbunyi macam rimau. Macam Natalia, macam rimau. Ular bunyi macam rimau. Allah Rabbi, tak dia tengok itu. Nah, ular duduk dalam perut. Dan dengan beberapa rantai dan belenggu. Gari ada, rata ada. Diikat akan mereka itu, dan dengan beberapa pemukul besi dipukul akan mereka itu. Katok kepala dengan besi belaka. Dan atas muka mereka itu dihela, mereka itu ditarik dengan muka nerak tanah. Oh, sakit kalau erat kita. Orang erat kita muka sembang tanah, lepas tu erat kaki. Tak jauh lagi kat batu surat ni. Nak rapang muka. Nah, kalau dalam dunia ni pesalah-pesalah diheret oleh polis. Nah, tak hebat mana. Jalan kakinya macam biasa. Dan gari-gari buat tangan. Tak ada apa-apa, gari sejuk ni. Gari akhirat bubuh di tangan tinggal tulang. Gari daripada besi api neraka. Tinggal kaki tu, tangan. Heret dengan rata pula. Muka sosong tanah. Nah, gari dunia penjenayah senyum. Nah, muka tak kena tupik bubuh dengan supik dunia. Tentu ya. Tak nampak muka. Akhirat habis. Orang kenal belaka. Dalam bersabda Nabi alaihissalam, bermula segala miskin isi neraka itu menyerulah oleh mereka itu, hai Tuhan kami, telah meliputilah dengan kami oleh azab, dan padahal mereka itu dipenjarakan mereka itu di dalamnya, di dalam neraka. Dia belebel pula. Kami ni dah cakap dah kena azab ni. Dia seru Tuhan dia. Lagi dibelenggukan mereka itu dengan belenggunya neraka. Diikat pula dengan besi jaring api neraka. Jika diam mereka itu tiada dikasihani akan mereka itu, dan jika sabar mereka itu nescaya tiada dilepaskan akan mereka itu. Kalau diam tak bisi bangga pun Tuhan tak lepas, tak tolong. Nah, kalau sabar pun tak lepas juga. Kerana sabar ni bukan di alam akhirat. Sabar-sabar dalam dunia. Nah, semayang-semayang ni dunia. Akhirat tak ada semayang dah. Nah, di padang mahsyar nak semayang, Tuhan tak benar. Tuhan tak benar. Hanya seorang dibenarkan tunduk sujud kepada Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nak minta syafaat ulul azmi, ulul uzma. Nampak? Faslul qada dipanggil. Masa itulah Nabi sujud ke bumi mahsyar. Tak ada semayang, sujud. Kerana nak mohon pelepasan supaya Tuhan jatuhkan hukuman. Kerana segala umat tak tahan dah. Nabi sujud. Sujud yang begitu hebat, tidak pernah dilihat kecantikan sujud sebelum itu. Dan Nabi baca pujian yang begitu sedap didengar. Tidak pernah didengar lagi pujian kepada Allah seperti itu sebelum daripada ini. Setelah lama sujud, maka Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'saka isfa' yushaffa'. Nampak? Wahai Muhammad, angkat kepalamu daripada sujud, dan mintalah pada hari ini kamu akan diperkenankan. Lepas tu tak ada semayang, tak ada haji, tak ada puasa dah. Kerana tu dalam dunia je. Dalam dunia je. Wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib tutup aurat. Nah,
Tak boleh makan banyak. Hukum hakam, hukum syarak kait dengan dunia. Akhirat tak ada halal haram. Nah, dalam syurga tak ada halangan-halangan. Nak makan Allah pergi banyak mana. Dunia tak boleh. Kerana melampau batas haram. Kulu makan olehmu. Washrabu minumlah kalau dahaga. Wala tusrifu. Jangan menebeng-nebeng berdoa lalu. Akhirat tak ada hal. Dalam surga sekali ada lembu 70 ekor sekali muat seorang. Faham tak? Tak ada apa-apa. Pasal apa? Kerana tidak memberi mudarat. Dalam dunia banyak memberi mudarat. Sakit perut. Akhirat makan tak sakit perut. Kerana bukan untuk mengenyangkan. Pasal makan bukan kerana lapar. Tapi makan kerana bersedak-sedak. Macam orang kaya-kaya makan di hotel-hotel. Bukan lapar. Hak dimakan hotel-hotel. Nampak? Hak set-set koprak. Duk makan di hotel-hotel 5,000 semeja. 3 orang yang makan. Udang galak cek sikit pada bank pasal minggu. Faham tak? 5-6,000 semeja. Bukan dia lapar. Pok-pok tu. Pada botok. Pakai kuk apa semua. Pakai bot. Kerana dia berseronok-seronok. Surga itu kan. Dan jatuh perut. Hilang makanan. Dia hanya lalu pada tekak dan lidah. Untuk mendapatkan rasa sedap. Nah, kehek tulang. Tulang tu berkumpul. Jadi lembu semula. Dia gitu. Nah, tak ada semayang tak? Tak ada semayang jemaah dalam tu tak ada. Tak jumpa surga dalam surga tak ada. Surga tak ada. Balai raya tak ada lagi. Jambang tak ada jambang. Faham? Pasal apa? Pasal tak jatuh perut. Yang kata jatuh perut tu jadi ada jambang. Dia berkumpul dalam usus. Hak ni jadi 30% jadi darah. 30% jadi tenaga. 30% lagi jadi indah water. Tak ada. Tak ada dah. Sebab itulah. Kalau nak betul dalam dunia. Dia baca Quran kan ada dalam surga. Baca Quran bukan cari pahala. Baca Quran kerana berseronok-seronok. Dan sekarang kita baca, nak cari pahala. Mudah-mudahan pahala kita lebih daripada dosa. Bila ditimbang. Itu tujuan ni. Dan baca Quran di akhirat. Akhirat bukan kerana cari pahala. Nak ambil pahala. Dia masuk syurga dah. Nah. Nabi baca Quran. Nabi Yusuf baca kitab Taurat. Nabi Musa baca kitab Taurat juga. Nabi Daud baca kitab Zabur. Untuk diperdengarkan bacaan kepada kita. Kerana seronok dengar. Nah. Dan jika menyeru mereka itu nescaya tiada dijawab akan mereka itu menyeru oleh mereka itu dengan wail. Bila panggil Allah, Allah tak paling tak jawab pun. Akhirnya mereka kata wail, wail, celaka dah hari ini, binasa dah kita hari ini. Dan subur. Subur makna binasa ataupun wasak, punah jahanam dah kita hari ini. Nah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fayada'u subura. Subur. Nampak? Barang siapa yang boleh suratan amalan kok pihak belakang, yang ini banyak dosa daripada pahala, maka dia akan menyeru dengan perkataan subura. Itu dia akan kata, punah dah kita hari ini, jeng kreng dah kita hari ini. Jahanam dah kita pada hari ini. Dan hina diperserta mereka itu dalam satu rantai, kekal mereka itu lagi menyesal, lagi berpanjangan azab mereka itu. Lagi picik sempit tempat masuk mereka itu, lagi mengalir danau mereka itu, terbuka aurat mereka itu. Danau tubik, air tubuh, air perut, air kotor, air kecing, tubik berkubang-kubang tubik. Air yang paling kotor ialah air yang mengalir daripada kemaluan penzina. Orang kaki zina, keluar danau, keluar air kotor daripada kemaluan dia. Baru dia paling busuk. Busuk dah busuk sampai ahli neraka lain komplain berlaku. Sebut dalam hadis. Ahli neraka lain komplain. Nampak?
Apa benda yang busuk sangat. Padahal ini neraka busuk dah. Tapi dah busuk lagi. Tak. Dan terbuka aurat mereka itu telanjang bongeh. Telanjang bongeh. Soyok habis kain-kain. Pasal apa? Pasal dia telanjang dalam dunia. Nak. Dia telanjang sangat dalam dunia. Nak. Akhirat kat gini tak apa. Tuhan buka habis kain-kain. Dalam surga jangan main pakaian. Gelang saja sampai ke tiuk perempuan. Allah, gelang sampai ke tiuk. Nak. Rengang tidak ada berat. Kalau atas dunia mah sampai kat tiuk 2 kilo. Nak, dah boleh nak ramahnya dah. Sembah muka dalam besennya. Dah. Tapi oleh kerana di akhirat ini dia rengang, bukan mah daripada tanah bumi, mah daripada syurga. Rengang tidak ada berat. Nampak? Berkilau-kilau, berkilau-kilau. Permata, macam-macam jenis permata. Nak? Penuh dengan pakaian. Yang paling komang sepanah cak ayang sekali pakai mahkota. Nampak? Yang ditatah dengan mutiara. Ni hak cak ayang sekali dalam surga. Bukan para nabi ni. Nak? Lawa pakaian ni. Nah? Dalam neraka telanjang bongeh habis. Diberi pakai baju, tapi baju daripada minyak tar api neraka. Belaking. Kotiron belaking api neraka. Oh, belaking minyak tar tu. Orang tuang sirang atas jalan tu. Kita tiram mandi kali. Kita tengok ada orang buat tar baru, kita balik pakai kisah hang, tak dia duduk bawah tu. Memang jadi orang minyak tu. Jadi dada tu, cabut habis kulit-kulit. Nak, tar api neraka lebih hebat lagi. Lagi berubah warna mereka itu. Warna tubuh tak jadi macam orang dah. Kerana apa? Terbakar dalam api. Apa jua yang kena api, dia berubah warna. Jika getah beli jamai-jamai RM6 semeter. Boh dalam api tak jadi dah. Nak kereta khayak habis. Kereta lawa-lawa curah minyak gas bakar tak lawa dah. Dia akan tukar warna. Bermula yang celaka itu berkata, mereka kata, hai Tuhan kami telah mengerasi atas kami oleh celaka kami. Yang ini kami dikalahkan oleh perangai tak baik kami. Dan adalah kami kaum yang sesat. Sesat, baru kata sesat. Learning, dia tu. Nak, orang buat maksiat dia tu. Yang jahat kita, cara hari. Kelek porong, masuk dalam rumah hak tina, pah ke dalam bilik. Tak, dengan baju tak pakai, luar tak pakai. Lepas tu kita hak dak buat maksiat ni tengok dia buat maksiat. Dia kata kita pula mulut jahat. Kata dia buat maksiat. Jadi kita pula jahat. Faham tak? Ni akhir zaman. Nah. Orang balik dengar, dia kata ni pokok sesat ni. Mari dana ramai, mari kat dengar kat tok guru. Oh, mari kat orang sesat. Ada buat gua ni ke dia. Nah, dia dengan rata tekok, dengan gelang tangan, dengan seluar, nampak lutut calak, pusat jelek, dak sesat dia. Dia wah lasak dia. Nah, hak sesat ni hak mari surat. Tu saya pergi dengar tu, saya jahat lah ke tu. Saya mulut jahat lah ke tu, duk main surat. Dah mulut dak jahat kau ni. Mulut jahat, dak jahat, dak pergi surat. Hak duduk rumah. Masa ni duduk tengok drama ni. Nampak? Dan adalah kami kaum yang sesat. Baru dia mengaku. Tak guna dah lah. Macam penjenayah yang telah ditangkap oleh polis. Tamu buat dah catuk. Tamu buat dah lepas. Maaf lah. Tak buat dah datuk dah boleh. Takat dah. Tak. Hai Tuhan, kami angkat olehmu daripada kami akan azab. Punya kami itu percaya. Tak tahu yang azab lah kami jadilah sakit dah. Kami percaya dah. Tak boleh lagi tu. Berimam ni daripada dalam dunia. Dah mati tak terima dah lah. Nak mati tak terima dah. Walaupun duduk atas gerik di jasad. Tak jauh lagi dengan neraka. Ni dalam neraka baru nak kata berimam. Sebagaimana Tang Sri Fir'aun. Dia kata dia berimam dengan Tuhan Bani Israel ketika nak keluar roh lele-lele. Tuhan tak terima. Masa tenggelam dalam Laut Merah kan. Masa nak kejar Nabi Musa dengan kaum Bani Israel.
Allah Ta'ala jadikan laut terbelah dengan berkat tokak Nabi Musa. Nampak? Tokak Nabi Musa itu mukjizat. Allah kata pukul kepada laut, terbelah laut merah. Laut merah terbelah, bukan bawah merah. Laut merah terbelah. Boleh lalu pula dalam tu. Nah, cerita ni yang kita nak beriman supaya kita ni yakin dengan Allah. Nah, dengar cerita tokak Nabi Musa, yakin dengan Allah selalu dah. Nah, ni dah daripada cerita tokak Nabi Musa jadi syirik kepada Allah. Syirik ke mana pula? Dak ni mata cici ni kayu kokar. Kayu kokar ni hak tokak Nabi Musa. Kalau kita pakai jauh daripada bala. Nampak? Orang nak mengajar tembak lari. Lepas tu ni percaya ke kayu kokar. Jadi kafir laknatullah. Betul tak je dah? Percaya ke kayu? Tujuan kayu kokar ni supaya kita ingat kepada kisah Nabi Musa. Kerana kayu kokar ni tokak Nabi Musa buat. Nah, maka kita tambah iman kita daripada iman yang telah sedia ada. Ni tak dengan sebab kayu kokar jadi syirik. Ambil asutir. Nampak? Ular dah ketik ni. Ular mana bodoh? Jangan percaya. Pakar tak salah. Percaya lagu tu syirik. Betul tak? Setan tak masuk dalam rumah. Setan mana bengong tak? Kalau setan tak masuk dalam rumah dengan sebab kayu kokar dia mata cicing, Nabi pesan lama dah. Tapi Nabi kata, nampak? Inna syaitana la yadkhulu baitan fihi yukra'u suratul Baqarah atau kama qala. Sesungguhnya syaitan tidak masuk dalam rumah yang dibaca dalamnya surah Al-Baqarah. Tengok. Syirik itu. Nampak? Kalau ada panggil syirik, dipanggil makruh. Syirik itu. Allah Ta'ala belaka. Yang boleh menyelamatkan kita, menjamin masa tu syirik pasien kayu kokar. Nah, ada yang yakin kepada manusia, tak yakin kepada kitab Allah. Yakin manusia boleh menjamin masa depan. Tulis di tepi-tepi jalan, menjamin masa depan anda. Nampak? Daripada nombor 937 bertukar kepada 2010. Nombor baru 3 ke Magna naik kepada Toto pula 4 ke. Faham? Tak faham tu ramai tak tahu. Kala benda 937 cikgu. Khotan Keramu ni kuat politik. Dah. Cikgu. Tak kena tukar dia. Telah bersabda Nabi wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Baik, soalan yang pertama. Isteri saya ingin bekerja dengan majikan lelaki Islam, tetapi dalam pejabat hanya ada 2 orang pekerja sahaja. Isterinya, saya dan majikannya. Kadang-kadang isteri saya perlu keluar ke tapak projek dan majikannya berdua dengan kereta. Bolehkah isteri menerima kerja tersebut? Dan adakah suami dikira dayus? Isteri dia nak kerja dengan satu syarikat. Syarikat yang ada seorang je bekerja, iaitu tuang punya syarikat. Lepas tu ambil bini dia jadi 2 orang lah bekerja syarikat tu. Nampak? 2 orang dalam jabat, 2 orang dalam bilik, 2 orang dalam kereta, 2 orang di tapak projek. Boleh tak Hajilah berdua orang? Boleh tak Hajilah? Boleh tak lagu tu bini kita dengan seorang laki-laki yang bukan mahram atas alasan buat kerja, duduk berdua-duaan sama? Boleh tak Hajilah? Tak boleh. Tak boleh. Bukan tak boleh kerja, tak boleh kerana hukum tak kena. Dia boleh nak duduk gitu. Nampak? Teka-teka yang tertentu darurah dia panggil.
Ni dalam keadaan sama-sama 8 jam sehari, tambah 4 jam pula dah batai. Dah boleh lagu tu. Teka-teka tertentu ni maknanya bukan maknanya sekalian kita buat. Tak, dalam keadaan seperti itu. Dah. Adakah dikira dayus? Memang dikira sebagai dayang buat kerja lagu ni. Tak boleh. Islam tak larang orang puan kerja, tapi dia ada peraturan. Lelaki pun tak ikut peraturan, tak boleh juga. Kena ikut peraturan. Peraturan ni dipanggil agama. Nampak? Kena ikut agama lah. Udkhulu fi silmi kafah. Naklah kau masuk ambil peraturan Islam itu kafah semua sekali. Bukan dalam bab hudud saja, bukan dalam bab ibadat saja, bukan dalam bab puasa saja. Dalam bab pekerjaan pun kena ambil juga hukum Islam. Tak boleh berdua lagu tu, walaupun atas nama kerja, cari makan dan sebagainya. Darurah lain. Darurah ni tekah-tekah tertentu. Tak? Apa hukumnya orang yang kata perkara sunat je, kalau tak buat bukannya boleh berdosa. Tapi yang saya pelik, perkara wajib pun dia boleh tinggal. Ni bila saya nak beramal di bulan puasa, buat perkara sunat, itu salat tarawih, dia kata macam tu geram sungguh. Kalau kata dia nak marah, kalau kata hati kita, tak kata hati kita jadi sakit. Sebelum puasa yang wajib pergi dengar fardu ain, dia tak persoalkan, pelik sungguh. Minta pandang, ni biasalah. Dia tak buat hak fardu, lepas tu bila kita nak buat hak sunat, kita kata perkara sunat, dia kata sunat je, bukan wajib. Dia wajib pun tak buat juga. Ini biasalah, setengah daripada orang jahil. Tak, batulah kita nak berkata kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, diam saja. Nampak? Wa yang bagi lil jahili ayaskuta wala yang bagi lil alimi ayaskuta. Yang sepatutnya bagi orang yang jahil diam, jangan bercakap. Dan tidak sepatutnya bagi orang yang alim itu diam. Nampak? Dia gitu. Orang alim tak sepatut diam, orang alim, orang jahil diamlah. Jadi betul dia kata, memang perkara sunat tak buat memang tak dosa, betul dah. Kerana sunat-sunat ni ma la yu'aqabu tarikuhu wa yusabu fa'iluhu. Perkara yang kalau kita tak buat tak berdosa pun. Kalau buat boleh pahala, betul lah. Tapi sebagai alasan saja. Dia sendiri kerugian kerana meninggalkan yang wajib. Yang wajib inilah tiket surga kita dan tiket neraka kita. Lepas tu kalau dia kata, kita kata dia jawab gitu, kita jadi gerang lah. Dia pun nak marah kalau kita. Bila dia nak marah, maka kita kata ke orang lain pula. Sebab bukan dia seorang je kita nak ajak perkara kebaikan, melainkan anak kita. Anak kita tak boleh berhenti lah. Anak kita walaupun tak mau dengar hari ni, kata juga esok. Kerana kita bertanggungjawab atas dosa pahala dia. Ada pun kawan rodong, dah kita kata dia marah. Tak, kita kata ke orang lain pula. Mudah-mudahan orang lain nak dengar. Kerana kalau seorang tak mau dengar kita, mungkin 2 orang lain nak dengar kita. Tak, teruskanlah dakwah, ajak manusia kepada kebaikan. Kena ada sama. Tapi kalau anak, jangan putus asa. Khabar sama suruh buat baik. Walaupun dia ketua gangster, suruh buat baik juga. Kerana kita terlibat dengan masalah dia di hari akhirat kayak gini. Gitu. Bolehkah daging korban dibahagikan 8 dengan tukang sembelih sebagai upah? Ni jawab sama dah, tak boleh lah. Kerana yang Nabi kata kambing seorang saja boleh. Yang unta, lembu, kerbau 7 orang boleh. 8 tak boleh. Kurang daripada 7 boleh. 6 orang saja ada, tak boleh. 5 orang saja tak cukup 2 orang boleh. Yang tak boleh lebih daripada yang Nabi buat, iaitu 8 lebih daripada 7 tak boleh. Tak. Dah nak upah orang tukang korban, upah fitih Nampak? Jangan upah dengan daging korban. Kata Sayyidina Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami tak beri upah dengan daging, kami beri upah harta kami sendiri. Dia gitu. Minta 10 riyal seorang, buat tambahan upah tukang lapah dengan tukang sembelih. Tak, 7 orang 70 riyal, bagi 2 orang 35 riyal seorang. Dia 35 riyal seorang, dah 2 orang tukang buat kerja. Tak, 35 riyal seorang, tambah juga dia kata murah, tang kepala lembu terpala. Nampak? 35 riyal tu tak boleh lagi, sekejap je buat kerja. Tak, boleh bunding dengan baik-baik, tak ada masalah. Yang kedua, sebab apa jawab salam jadi wajib? Hikmah dia sebab apa? Kerana orang mendoakan kita.
jadi balas kebaikan untuk orang itu adalah wajib. Nampak? Kita maknanya beri hutang ke orang tak wajib. Tapi kalau kita orang beri hutang pada kita, wajib kita bayar. Maka jawab salam ni macam bayar hutang lah. Macam bayar hutang. Lepas tu beri hutang sunat je. Tak wajib kita beri hutang ke orang. Siapa nak hutang ke aku kan? Tak ada. Tak, umpamanya sunat kita beri hutang. Bila kita beri hutang kepada dia, wajib dia bayar hutang kita. Nampak? Kerana kita buat satu kebajikan, sebagai satu tabarruk yang tak semua orang nak buat. Begitu juga dengan beri salam, kita telah mendoakan dia dengan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Dengan mubtada khabar, walaupun dengan rupa khabar, tetapi maknanya insya'iyah. Maksudnya doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa pada kamu sekalian supaya Allah selamatkan kamu. Nampak? Iaitu dunia dan akhirat. Maka wajib balas budi orang dengan sedikit lafaz wa'alaikumussalam. Jadi wajib. Nampak? Apakah perlu dilakukan oleh imam sekiranya imam batal dalam keadaan sujud? Setelah imam batal, adakah sunat salah seorang jemaah di belakang mengganti tempat imam tersebut untuk meneruskan rakaat seterusnya? Yang kedua, imam tersalah sembahyang zuhur 5 rakaat. Apabila masuk rakaat yang kelima, lepas habis baca Fatihah baru imam sedar. Adakah imam wajib duduk tahiyat terus? Atau teruskan saja rakaat yang kelima itu? Yang ketiga, apa hukum ustaz ngajar Quran perempuan yang sebaya umur dengannya? Lingkungan umur 20-an. Ngajar secara perseorangan, bukan secara berjemaah. Yang keempat, perempuan tak boleh dengar nyanyian lelaki. Bagaimana pula dengan nasyid yang dibuat di banyak universiti yang majoriti penonton ialah perempuan dan muslimut? Muslimut? Muslimut dia tulis. Baik, masalah imam batal dalam keadaan sujud. Dia kata kena ganti tak? Ya, sunat makmum pergi ke depan. Sunat pergi ke depan. Imam sujud batal. Tak, imam sujud tidak ada kain apa hudah. Tak, berok pecah kain. Sebelah hari tu tak akan luar dalam. Tak, nampak aurat. Batal lah tu imam, rabuk habis. Tak, maka tu imam pun larilah. Kalau boleh lari. Lari ni bukan makna berlari, makna beredar lah. Kalau tak ada ruang, duduk di sebelah, menunjukkan dia tak semayang lagi. Dan sunat orang di belakang pergi ganti. Kalau selepas daripada sujud, maka orang yang ganti tak payah sujud, cuma tambah duduk antara dua sujud. Kalau baru nak sujud, batal berok selalu dah, tak ada sujud lagi, maka yang ganti kena start dengan sujud yang pertama. Faham? Tapi jangan tu imam lari dalam sujud. Akad pada dulu Allahu Akbar, supaya orang nampak. Jangan dalam sujud dia berasa batal, dia tembak lagi kot tikar. Makmu tunggu tamalah tumbang natang tu imam lamanya. Sekala dak gini, guana gini tak, aku nak pergi Jayang pula ni. Tak, lama sungguh. Ita-ita tak ada saya ke arah depan. Tu imam tembak bunyi. Baru punah janang habis. Jadi akad dulu pada Allahu Akbar dan bangun lagi. Baik, imam semayang zuhur 5 rakaat. Lepas pada Fatihah rakaat kelima baru teringat kena duduk baca tahiyat ataupun habis rakaat kelima. Bijak ke orang ni tanya. Bila naik rakaat yang kelima, wajib kita turun kepada tahiyat bila masa mana saja kita sedar. Walaupun tak habis Fatihah, baru Maliki Yaumiddin sedar dah kita rakaat kelima, wajib turun dengan segera. Kalau tambah sikit lagi, iya kanak budu, batal semayang imam. Nampak? Kerana sengaja buat benda yang sengaja buat rukun yang ditambah. Nampak? Batal lagi. Tapi kalau dah mereka lepas pada Fatihah dah. Tak, barulah sedar. Kita ni rakaat kelima dah. Maka wajib turun segera baca tahiyat. Kerana sujud buat belaka dah. Tahiyat akhir dah buat lagi. Sebelum salam sujud sahwi. 2 kali sujud, makmum kena sujud juga. Makmum yang tak sujud, batal semayang makmum. Faham? Ngajar perempuan 2 orang saja, orang lain tak ada, sama-sama muda, bukan mahram, tak boleh. Tak? Kerana duduk pada dalam keadaan yang apa benda ni, khulwah dia panggil, sunyi, tak boleh. Tak? Orang lain tak ada, kena ada teman. Sekurang-kurangnya seorang teman.
Kena ada seorang teman. Walaupun teman itu perempuan yang muslimat, boleh. Jangan teman tu orang lelaki. Kalau seorang sama seorang sudah ngajar Quran. Payah nak takat jabat agama. Dah mana duduk bawah pokok gu ni, lalang gelak gugup. Betul tajwid bawah. Ada. Sedap tak boleh. Walaupun tak ada niat nak buat maksiat, kerana menimbulkan fitnah. Perempuan tak boleh dengar nyanyian lelaki. Bagaimana pula dengan nasyid yang dibuat oleh universiti dan majoriti penonton ialah perempuan dan muslimat. Orang puang bukan kata haram dengar suara laki-laki, tak haram. Yang haramnya laki-laki dengar suara orang perempuan menyanyi, mengulik-ngulik tak boleh. Cakap boleh dengar, benda keperluan hajat boleh dengar. Benda hak jenis melunakkan suara tak, seperti bernyanyi, bernasyid tak boleh. Ada pun orang lelaki bernasyid, orang perempuan tak haram dengar, menurut pendapat yang ramai di kalangan ulama. Kerana suara orang laki-laki bukan aurat. Sebab tu boleh orang perempuan laki-laki boleh musabaqah, boleh jadi qari, memperdengarkan bacaan, boleh melaungkan azan, boleh jadi imam. Orang perempuan dengar ada hak. Tak apa. Walaupun nyanyi lagu tak haram juga. Orang perempuan dengar, syaratnya perkataan lirik itu tidak haram lah. Lirik yang tidak haram. Orang lelaki nyanyi, orang puang dengar, tak haram. Kalau lirik yang haram, haram dengar. Haram bukan kerana suara, kerana lirik itu nampak boleh mengundang syahwat. Ada pun semata-mata suara laki-laki bernyanyi, orang puang dengar, tak haram lagi. Itulah berkait dengan bergantung kepada lirik ataupun seni kata lah. Lagu itu sendiri. Lagu Jalur Gemilang tak apa dengar. Lagi nyanyi. Perempuan tak boleh lah. Perempuan tak boleh. Bang haram orang perempuan. Tak usah kata menyanyi. Sebab tu penyanyi-penyanyi dalam TV tu, dalam radio tu wajib kena taubat dengan segera tu. Penyanyi-penyanyi wanita kena taubat dengan segera. Kerana orang lelaki dengar. Orang lelaki beli CD dia dengar pula. Tak boleh itu, haram tu. Soalan seterusnya. Allah jadikan roh dulu ke jasad dulu? Yang kedua, semasa seksaan kubur adakah Allah masukkan roh ke jasad untuk menerima azab? Ini masalah roh. Masalah roh ni tak ada orang yang boleh tahu dengan panjang lebar. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Esok mereka akan datang bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh. Maka jawab kepada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Boleh jawab sekadar mana yang kita tahu saja. Tidak dengan jalan ijtihad. Boleh kita jawab sekadar mana disebut dalam Quran dan hadis-hadis Nabi dan perkataan sahabat saja. Lebih daripada itu tak boleh. Maka apa yang ada disebut dalam kitab-kitab ulama, Allah Ta'ala setelah Allah Ta'ala menyiapkan kejadian jasad ini, maka ditiupkan roh. Mana roh itu telah ada dahulu daripada jasad. Sekadar tu yang kita kata. Dan roh pun makhluk diciptakan oleh Allah. Semasa sesi kubur, apa yang disebutkan oleh ulama-ulama, nampak memang masuk roh itu semula ke dalam jasad, tetapi berada pada alam barzakh dan berhubung kait, ada hubungan dengan jasad yang ada pada alam dunia di perkuburan yang kita ziarah. Nampak dipukul pada alam barzakh, tetapi ada kaitan dengan jasad yang ada pada alam barzakh. Sebab tu yang ada pada alam bumi ni. Kita ziarah tu jasad mak ayah kita di alam dunia. Nampak? Mereka diazab di dalam alam barzakh. Barzakh itu lain daripada kubur kita ziarah tu. Tapi walaupun lain, dia ada kaitan. Nampak? Sebab tu kita duduk membaca Quran, istighfar di kubur mak ayah kita dapat meringankan azab roh mak kita yang berada di mana saja. Sama ada berada pada alam barzakh yang gaib daripada itu atau di mana saja. Dia ada kaitan. Dan memang disebut oleh ulama, maka roh selepas daripada dicabut, nampak, dan duduknya dekat dengan kain kafan di sisi mayat. Apabila sampai masanya nak masuk malaikat mungkar wa nakir, Allah kembalikan roh ke dalam jasad untuk mengembalikan, untuk menjawab soalan-soalan. Nampak? Cuma berlaku khilaf ulama
setengah ulama berkata bahawasanya masuk dalam kesekalian jasad. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan, nampak, hanya sekerat jasad, iaitu setakat untuk duduk dan menjawab soalan sahaja. Itu tak penting. Yang penting roh dan jasad lah yang akan menerima soalan-soalan dan juga nikmat ataupun azab di alam barzakh. Adakah setiap musibah yang berlaku itu boleh dianggap sebagai takdir? Musibah ni benda apa? Ma'asabakum, perkara yang menimpa kamu. Benda yang menimpa kita ni sebenarnya baik dan tidak baik. Nah, benda yang menimpa kita yang baik, biasanya orang tak sebut musibah, tapi pada hakikat memang musibah juga benda yang menimpa kita. Tak, kita tengah duduk lepak-lepak taduk pitih ni, nengung nyanda di kodah surat. Tak, waktu mampu apa semua, bayar api pun tak bayar dah. Nah, dah orang mari khabar kepada kita satu sapa satu khabar, mu kena hadir ke mahkamah esok, kena ambil saka, pok akakmu di England tu, tak, dia wasiat kamu duit 2.8 bilion pound. Iaitu 12 juta pitih Malaysia. Nampak musibah kat tu. Nah, suatu perkara yang mengena kita dalam keadaan tiba-tiba. Tapi benda baik orang tak sebut musibah. Tak, biasanya musibah dikatakan pada perkara yang kita tak seronok, kita sedih, kita duka cita, kita sakit dan sebagainya. Tak, yang paling kurang sekali Nabi sebut musibah, kita tercocok duri. Yang paling tinggi sekali kematian. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebut musibah yang paling hebat, musibah pada agama. Rosak agama, jadi fasik, jadi murtad dan sebagainya. Tak, sebab itulah musibah dikaitkan dengan perkara yang tidak menggembirakan kita. Kematian, kesakitan, kemalangan, kehilangan, kecurian, kebakaran dan seumpamanya. Tak, Allah sebut dalam Quran, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang aku puji, yang aku suka, yang bila mereka terkena musibah, maksudnya tertimpa pada mereka perkara, kejadian, peristiwa yang tidak baik, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Jadi maksudnya yang lebih tepat, musibah perkara-perkara yang kita tidak suka. Anak kita mati, kita tak suka mati anak, musibah. Mak kita sakit, kita tak suka, kita nak mak kita sihat. Tak, mak kita sakit, musibah juga. Jadi dia kata, adakah musibah dia anggap sebagai takdir? Memang semua takdir berlaku. Tak ada suatu benda yang lepas daripada takdir Allah. Yang berlaku semua qada dan qadar berlaku. Di antara qada dan qadar itu ada dikatakan musibah. Yang baik pun qada dan qadar, yang tidak baik pun qada dan qadar. Jadi nampaknya takdir itu umum dan musibah itu khusus. Nampak? Tiap-tiap musibah adalah takdir, dan tidak semestinya takdir itu bermaksud musibah. Faham tak ni? Kadang-kadang Tuhan takdirkan dengan kaya, bukan musibah. Tuhan takdirkan dengan naik pangkat, Tuhan takdirkan dengan dapat isteri, takdirkan dengan dapat kerja, takdirkan dengan dapat anak, takdirkan dapat berjaya, berniaga dan sebagainya. Takdir, tapi bukan musibah. Nampak? Jadi segala perkara adalah takdir. Cuma pada akidahnya, kita simpan dalam hati kita, apabila kita berlaku perkara yang tidak baik, maka kita salahkan diri kita sendiri. Nampak? Ada sebab dan musababnya. Kesilapan yang kita buat di masa lalu yang mungkin kita tak nampak, kita kata lagu tu, Allah suka kita kata lagu tu. Nah, tapi kalau kata perkara yang baik berlaku kepada kita, jangan kata hak kita. Kita kata ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikatnya kullum min indillah, semua daripada Allah Taala berlaku. Nah, pinjaman 60,000 kena bayar 120,000, dikira riba. Adakah berdosa besar mereka yang membuat pinjaman itu? Adakah Islam membenarkan pinjaman seperti itu kerana seseorang terdesak? Pinjam 60,000, bayar 120,000 sekali ganda bunga. Nampak? Berdosa dah. Inilah yang dikatakan riba jika disyaratkan dengan membayar lebih. Tapi kalau kita bayar lebih itu tidak disyaratkan daripada asal, tidak dikatakan riba. Bahkan sunnah Nabi, orang kita itu hutang 50,000, hutang kita bayar itu lebih sikit. Nah, bayar 51,000. Ini mudah sajalah hadiah. Boleh tak tu? Tak ada syarat daripada awal. Nah. Kemudian yang makan riba ni pihak bank lah. Tak, kita yang beri pinjam haram.
Tapi yang paling kuat dosa-dosanya pihak yang makan riba. Kita ni haram bukan makan riba, kita beri dia makan. Kita ni haram di sebuah muamalat yang dilaknat oleh Allah, muamalat yang diharamkan oleh Allah, kita masuk juga buat, situ dosa kita. Tapi dosa yang paling hebat, dosa orang yang makan bunga tu, iaitu pihak bank, pihak ceti, pihak alung, pihak marat, pihak yang tukang beri pinjaman. Nah, walaupun kita ni yang buat pinjaman, kita berdosa juga, tapi kita tak sebesar dosa dia yang makan riba tu. Nah, yang bangun seperti hantu, seperti plastik hari kiamat ni, yang makan riba, yang beri pinjaman riba, dia tak terhuyung hayang, dia berdosa je kepada Allah. Faham tak gitu? Allah kata dalam Quran, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, iaitu orang yang makan bunga ni, bukan tukang beri pinjam, bukan tuan rumah hak beli rumah, bukan orang yang beli kereta dengan jalan finance, tapi pihak finance, pihak bank tu sendiri yang makan bunga itulah, mereka ini akan bangkit terhuyung hayang seperti orang yang kena rasuk syaitan. Nah, walau bagaimanapun haram juga kita yang buat pinjaman, melainkan dalam keadaan terdesak. Terdesak maknanya kalau kita tak buat, berbahaya kepada kesihatan kita, berbahaya kepada nyawa kita, atau berbahaya kepada harta benda kita. Tak? Mati dalam perjalanan nak menuntut ilmu adalah mati syahid. Adakah tak perlu mandi jenazah sekiranya pelajar mati kemalangan nak pergi menuntut ilmu? Baik, bukan mati syahid, nampak? Tapi mati dalam jalan Allah. Man mata fi sabili, man mata fi talabil ilmi, mata fi sabilillah. Orang yang mati dalam duk berulang pergi mengaji ilmu agama, mati dalam jalan Allah, maknanya mati baik, bukan mati syahid. Nah, makan mati syahid. Mati syahid ni hak perang dengan Israel, perang dengan mereka di Iraq, ataupun syahid dunia, mati beranak, mati sakit taun, mati terbakar, mati lemas, mati sakit mati ditimpa bangunan, mati yang azab-azab. Faham tak? Kepik tubi otak, kembung lenyek ni, kereta giling macam-macam peseng ni. Tak, tipu di stewung, tak, tipu di balok, tak, siapa tubi otak, tubi tangan suku, kaki suku, alik rumah bola supik suku. Tak, sakitnya mati. Kalau orang beriman dipanggil mati syahid. Maksudnya bukan daya mandi, diberi pahala. Mati mengaji ni mati dalam jalan Allah. Mati Tuhan suka. Tak apalah, nak Tuhan suka. Tak, tambah mati mata fi sabilillah. Mati dalam keadaan nak pergi ngendak surah. Motor mana malam ni aku nak pergi ambil pelik. Kereta mana mari dengar lah ni aku nak tulis nombor pelik. Tu kalau mati tepuh kereta balik lagi, tak, mata fi sabilillah. Mati jalan sesat tu. Nah, bagi musafir gugur kewajipan solat Jumaat sekiranya seorang singgah di tempat yang berhampiran masjid untuk bermusafir. Wajib tak dia pergi Jumaat? Kalau dia semayang juga, adakah dapat pahala Jumaat? Berapa jarak jalanan kilometer baru dikira musafir? Ni. Baik, pendek-pendek dah lah. Jadi kalau kita bermusafir, sebelum daripada masuk, kita keluar musafir tu sebelum daripada masuk waktu subuh pagi Jumaat, maka gugurlah kepada kita kewajipan hadir solat Jumaat. Kerana kalau kita musafir tu lepas daripada fardu Jumaat, lepas masuk waktu subuh, maka tetap lagi wajib kita berjumaat walaupun kita boleh bermusafir. Nampak? Ada orang kata haram musafir lepas pada subuh. Salah, bukan haram musafir. Boleh musafir tapi kena Jumaat. Bukan dari musafir, kena Jumaat. Kalau sebelum subuh, lepas Jumaat. Tak, dah perjalanan jauh mana, lebih kurang 56 batu dan ke atas. Nak 56 batu dan ke atas. Bukit Bau lah. Dia nak pergi Bukit Bau, nak jumpa JKK di Bukit Bau tu. Ada mari ni. Jadi 56 batu boleh. Kalau nak pergi di mana Dungu tak dia, baru 50 batu. Tak boleh. Ada masjid walaupun sebelum Jumaat, maka mengikut pendapat yang banyak di kalangan ulama wajib Jumaat, melainkan perjalanan itu tidak dapat dihentikan. Kalau boleh berhenti, boleh berehat, maka wajib Jumaat.
Yang kata gugur jemaah, perjalanan dia tu tak ada masjid. Lalu ke padang pasir, siapa tanya jemaah, dah wajib kau start mula cari masjid. Jadi menjauhkan lagi perjalanan. Adapun kita sekarang ni mudah lalu ke depan masjid. Siapa masa jemaah, berhentilah. Nampak? Walaupun keluar hari Rabu, hari Khamis. Dah. Jika kucing itu digigit oleh seekor anjing dan kucing tersebut terselamat, jadi adakah kesan dan luka daripada gigitan anjing tersebut perlu disamakkan supaya kucing tersebut dapat berada dengan tuannya dalam keadaan bersih? Perlu penjelasan. Baik. Dia kata kucing ni kena gigit di anjing tapi terselamat. Terselamat maknanya tak matilah. Tak. Maka kalau kita nak pegang lah kucing itu, kita kena basuh 7 kali. Nampak? Kena basuh 7 kali. Bila tu kalau kena air liur anjing tu. Kalau gigit saja air liur tak kena. Nampak? Umpamanya payah, biasanya kena air liur. Kalau tak kena air liur ni, gigi saja, giginya kering, kucing pula kering baru sudah mandi. Tak, umpamanya kering sama kering tak lekat. Tapi biasa bila gigit, maka lidahnya terkena kepada tekak kucing tu. Maka cuculah sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air pahit. Jadi bersih. Supaya kita nak pegang kucing, nak kepong, nak apa boleh. Tak naik duduk atas lembek atas kucing kan. Jenis duduk dengan orang, dia tak duduk bawah katil, atas katil. Tuan rumah tidur bawah katil, dia atas katil. Tak. Dia gitu. Wallahu a'lam. Jadi hari Selasa ni bulan Syawal lagi tak? Hari Selasa ni kita buat jamuan hari raya lah. Ada rodok khabar 5-6 orang dah minta, biarlah dia nak buat juga. Jamuan hari raya. Jadi orang puan wajib bawa kuih raya belaka. Tak. Wajib. Tak bawa dosa. Orang lelaki wajib makan belaka. Tak makan dosa. Boleh tu. Buat barulah. Lah banyak tak ke lepas bila besen-besen ngepuk telur. Tak jadi mana beli baru telur pula, 5 teh pula, beli tepung baru pula. Tak. Untuk jamuan hari raya surau kita. Tak, bagi tunjuk kuih, bagi tengok siapa jadi kuih. Masa ni kita nak tunjuk hebat Tak, awak mari banyak-banyak. Biar tak 8 teh pun 3 teh seorang, tak apa kek. Dia gitu. Patut orang lelaki tu kalau ada duit lebih, buat kuih lah, beli kuih, buat mari juga boleh. Hari Selasa ni kita pakat makan, tak ada buat apa, pakat makan ambil berkat bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi